Sendi bangsawan yang kian pupus perlu dihidupkan semula. Akhir-akhir, kita boleh menjadi bangsa yang tiada budaya. Kosong, sunyi. Apa artinya kemudian kompang, kendang tanpa ada pemainnya? Budaya dan warisan bangsa. Apa itu budaya dan warisan bangsa? Budaya dan warisan bangsa boleh didefinisikan sebagai amalan hidup sesuatu kaum meliputi ruang lingkup yang amat luas dan diwarisi daripada generasi terdahulu serta diamalkan pada masa sekarang. Budaya termasuk budaya tampak dan budaya tidak tampak. Dasar kita adalah menerima semua budaya dan warisan setiap kaum untuk diamal dan disebar seluas-luasnya, di mana selagi tidak bertentangan dengan akidah dan budaya timur ataupun pegangan agama masing-masing. Warisan budaya bangsa merupakan adat dan cara hidup sesebuah kaum atau bangsa yang diamalkan sejak turun-temurun. Perkataan warisan bermaksud harta peninggalan ataupun harta pusaka. Contoh warisan dan budaya di Malaysia. Yang pertama, tarian. Tarian naga, sebentuk tarian dan persembahan tradisional dalam budaya Cina. Orang Cina sering menyebut keturunan naga sebagai lambang identiti etnik. Seperti tarian naga, tarian singa sering dipersembahkan pada musim perayaan. Yang kedua, permainan. Permainan wow. Permainan ini mengandungi unsur-unsur budaya Melayu asli. Wow ini juga mempunyai beberapa jenis seperti wow merak, wow puyuh, wow kapal dan banyak lagi. Sehingga kini masih lagi dimainkan seperti di negeri Kelantan. Yang ketiga, pakaian. Sari. Sari merupakan pakaian tradisional perempuan kaum India. Sari merupakan pakaian yang penting dalam setiap majlis tradisi dan keagamaan orang Tamil. Pada usia sekitar 12 tahun, kanak-kanak gadis India dipakaikan sari menandakan beliau sudah memasuki alam remaja. Seterusnya ialah kepentingan mengekalkan warisan dan budaya di Malaysia. Kepentingan yang pertama ialah merupakan sumber pendapatan negara. Warisan budaya merupakan salah satu kawasan yang menjadi tarikan para pelancong untuk melawat tempat tersebut. Contohnya, seperti keunikan monumen, bangunan bersejarah dan gua dapat menggambit hati para pelancong untuk melihat sendiri keunikan ciptaan masyarakat terdahulu. Kepentingan yang kedua ialah warisan dan budaya melambangkan identiti sesebuah negara. Warisan seni dan budaya merupakan lambang kepada sesebuah bangsa. Contohnya, warisan seni dan budaya dalam konteks tarian seperti tarian Mak Yong dan Zapin oleh orang Melayu, tarian naga dan tarian kipas bagi orang Cina, tarian Kathak dan tarian Bharata Natyam bagi orang India, tarian Ngajat bagi orang Iban serta tarian Sumazau bagi kaum dusun di Sabah. Dan kepentingan yang ketiga ialah kepentingan mengekalkan warisan dan budaya negara untuk memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Semangat patriotisme sangat penting untuk memastikan keamanan negara sentiasa terjamin. Seterusnya, antara langkah-langkah untuk mengekalkan warisan dan budaya adalah mengadakan pertandingan berunsurkan negara. Sebagai contoh, pertandingan peragaan baju warisan negara bagi setiap bangsa di negara ini. Di samping itu, pelancong luar juga boleh mempelajari seluk-beluk budaya dan adat di Malaysia. Seterusnya adalah menampalkan poster bagi mempromosikan seni dan budaya. Sebagai contoh, menampal poster di bas awam, bangunan dan teksi untuk mempromosikan seni budaya yang terdapat di negara kita. Dengan cara ini, seni dan budaya kita akan lebih dikenali oleh pelancong asing. Yang ketiga adalah menganjurkan banyak aktiviti berunsurkan warisan kebudayaan. Sebagai contoh, menganjurkan dengan lebih kerap pementasan wayang kulit dan tarian tradisional kepada masyarakat. Dengan ini, kita dapat tahu yang warisan budaya kita ini masih lagi teguh sehingga ke hari ini. Contoh-contoh adat resam yang ada di Malaysia terbahagi kepada 3.
Yang pertama, adat kelahiran. Adat kelahiran bagi kaum Melayu, ibu hendaklah berpantang selama 40 hari. Manakala adat kadazan, ibu mengandung tidak boleh mengerat atau memotong sesuatu. Bagi kaum Iban pula, bakal si ibu dan bapa dilarang menggali parit, membunuh binatang dan membenak pokok pisang. Bagi adat perkahwinan kaum Melayu, adat merisik dan melamar diadakan sebelum bertunang. Barang-barang hantaran hendaklah dalam bilangan ganjil. Majlis perkahwinan dimulakan dengan upacara akad nikah. Bagi kaum Kadazan, dimulakan dengan adat merisik, kemudian meminang dan adakan majlis perkahwinan. Bagi kaum Iban, merisik, kemudian bertunang dan seterusnya mengadakan majlis perkahwinan. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh bahawa warisan dan budaya merupakan identiti sebuah bangsa dan setiap ahli masyarakat mestilah berusaha untuk mengekalkannya kerana warisan dan budaya semakin dilupakan akibat di telan zaman. Di samping itu, ahli masyarakat mestilah mengambil cakna dan mempelajari warisan dan budaya daripada bangsa-bangsa lain agar kita dapat saling memahami dan mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Semoga dengan berbekalkan semangat patriotisme dan kenegaraan yang terbuku di hati, dapat kita berusaha untuk memelihara warisan dan budaya yang diturunkan oleh nenek moyang kita.